antara yang menarik hari ini. Inisiatif pemuda ini bersama rakan mahasiswa untuk membantu membangunkan pendidikan anak-anak luar bandar dengan pelbagai usaha dan program yang diatur. Penipuan atas talian terperangkap dengan tawaran diskaun. Apakah yang perlu diketahui? Di laptop lah. Tapi end up kita kena scam lah, kena tipu lah dengan pembeli ni. Assalamualaikum dan salam karimah Isnin yang bermaya. Dan kita bertemu kembali dalam Media. Saya Fitri Yahya. Dan saya Hazrina Kasim. Pastinya hari ini permulaan di hari baru, minggu yang baru hari ini. Kami harapkan agar perjalanan anda hari ini baik-baik saja. Apa yang direncanakan dapat disempurnakan sebaik mungkin. Dan 8 Ogos hari ini. 8 Ogos hari yang mulia 10 Muharram. Dan pastinya kita pun sedia arif hari Ashura. Ramai berpuasa dan juga mungkin dapat melakukan ibadah yang ada kebaikan. Ada yang nak berlapangkan rezeki. Mungkin belanja keluarga. Inilah masa yang terbaik untuk kita. Semoga menjadi azimat. Sekarang kan kita hari-hari diuji dengan stres semua. Semoga ada ruang untuk kita berbakti dan juga dapat cantikkan lagi hari kita. Dan di hari yang manis. Macam Rena tadi saya tengok dia betul tukar baju hari ini ya. Sekejap hijau, sekejap ungu. Mencari kesesuaian sebenarnya untuk membangkitkan mood di hari Isnin. Betul ya. Okay. Dan yang pastinya juga kita masih berada untuk meraihkan bulan kebangsaan ini di mana kita ingin menyemarakkan rasa kecintaan kepada negara, mengibarkan jalur gemilang untuk mewujudkan semangat patriotisme. Itu dia. Kalau boleh kita buat benda yang baru. Kalau biasanya tak pernah baca puisi, kita cari puisi. Apa saja walaupun hanya sebaris demi tanah air dan bangsa, seinci kami tak undur dari langkah ini. Semoga adalah getaran kita untuk menyambut kemerdekaan yang amat kita raikan. Okey, baik, di samping kita seronok berbincang tentang kita nak bagi hadiah ni, mungkin nak balik kampung, nak bagi peti ais ke sofa ke. Kita tertarik macam-macam diskaun ya. Tengok macam rupa-rupanya diskaun itu menjerat anda untuk jadi rugi dan juga bankrupt sampai terpaksa berhutang dengan scammers yang meracun anda dalam diam. Ini yang kami nak bawakan perbincangan utama topik di MHI pagi ini. Bagaimana sebenarnya kita sebagai pengguna untuk mengetahui hak kita dan sekiranya berlaku kepada kita, bagaimana cara untuk mengelaknya. Sekejap lagi kita akan bawakan perbincangan ini. Dan yang pastinya juga kita nak kongsikan sesuatu yang menarik hari ini. Memulakan semangat di pagi hari. Banyak kita nak berikan ini termasuk inisiatif anak muda yang mana sekarang ni zaman memberi. Sampai kita risau dengan ketidakcukupan, ada juga yang sanggup mencari platform terbaik untuk mereka nak sedekah, nak macam-macam lah ya. Kita nak bawakan kisah inspirasi yang cukup istimewa jauh di negeri di bawah bayu, tapi kami kongsikan terlebih dahulu bingkisan pemuda ini. Lebih ribuan anak-anak kecil di Sabah terhimpit dalam kehidupan serba kekurangan serta berdepan dengan pelbagai perkara negatif. Menyedari hakikat ini, Mukmin Nantang bersama 15 rakan-rakannya yang terdiri daripada golongan mahasiswa terpanggil membantu kanak-kanak ini dengan menubuhkan sekolah alternatif di bawah organisasi bernama Borneo Comrade. Mula bergerak sebagai gerakan mahasiswa 6 tahun lalu, dia kini sudah mempunyai 4 cawangan sekolah alternatif di kebanyakan daerah utama di Sabah, iaitu di Teluk Layang, Suang Parai, Sempurna dan Tawau. Selain itu, mereka juga mewujudkan sekolah pemulihan bertujuan memberi kesedaran kepada kanak-kanak yang terjebak dengan masalah sosial. Sebilangan kanak-kanak yang memasuki sekolah ini dilabel sebagai anak tanpa negara atau anak stateless kerana tidak mempunyai dokumen kelahiran dan kerakyatan yang sah. Namun, ini tidak menghalang Mukmin berkongsi ilmu kerana baginya mereka perlu diberi peluang dan menerima pendidikan sama seperti kanak-kanak yang lain. Reina? Ya. Tanda terpanggil Husna pula. Reina. Okey, kita memang perlukan nasi, perlukan semua tu. Tapi ada lagi yang menjadi asas penting zaman sekarang ni. Pendidikan dan akses kepada teknologi. Dan yang pastinya kita terus nak bawakan pemerhatian penonton untuk bersama dengan saudara Mukmin Nantang secara atas talian. Katanya sekarang ni lokasi di Sempurna Sabah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mukmin, pengasas Borneo Comrade ya. Tahniah kepada anda, anak muda yang berjiwa besar untuk membantu masyarakat. Jadi kalau ikutkan, mungkin Mukmin sendiri berbesar dalam keadaan situasi berjuang ya. Ada nampak
mungkin kekurangan ke, anda terpanggil untuk menjayakannya. Tinggal sekarang saja anda semakin dewasa, semakin matang untuk melaksanakannya. Mungkin cerita sikit bagaimana tergerak hati untuk menjadikan Borneo Comrade ini sebagai satu realiti. Mukmin, silakan. Okey, hai. Sebenarnya saya membesar dengan keadaan di sekeliling rumah saya itu ada anak-anak yang tidak pergi sekolah, anak-anak yang terjerat dalam putaran ganas kemiskinan. Jadi daripada kecil sebenarnya pemikiran saya bergolak melihat kenapa ada anak-anak tidak bersekolah, kenapa ada anak-anak pergi minta-minta sedekah, anak-anak terjebak dengan masalah-masalah sosial. Jadi sebenarnya daripada kecil saya membina pemikiran saya, dan saya sebenarnya anak yang istimewa, anak yang lahir, ada dokumen, anak yang boleh pergi ke universiti, dan di universiti sebenarnya saya banyak berbincang dengan saya punya pensyarah-pensyarah, dengan kawan-kawan mahasiswa. Kenapa masih ramai ribuan anak-anak tidak bersekolah di luar sana? Jadi saya mengambil inisiatif bersama teman-teman mahasiswa saya fikir setiap kanak-kanak dia tidak minta dilahirkan seperti apa. Jadi mereka lahir sebegitu dan kita harus memberikan hak mereka, sekurang-kurangnya hak sebagai manusia itu untuk mendapat pendidikan. Dan saya tidak dapat membayangkan kalau saya dilahirkan tanpa pendidikan, apakah saya sekarang? Saya tidak mampu masuk universiti, saya tidak mampu melihat masa depan. Itulah pentingnya kenapa saya membuka sekolah alternatif untuk semua kanak-kanak yang tidak ada dokumen. Pendidikan sebagai tunjang untuk masa depan anak-anak ya. Tapi kalau boleh dikongsikanlah tentang suasana pembelajaran dan pengajaran di sekolah alternatif ini, Mukmin? Ya, kami di sekolah alternatif, anak-anak kami, pertama kami ada pendidikan dasar. Pendidikan dasar ni kita mau menyelesaikan masalah buta huruf, mengira. Jadi kita berikan mereka literasi, numerasi. Selepas itu kita ajar mereka tentang kepercayaan, teologi, agama, dan belajar mereka tentang pemikiran, falsafah, selain seni, sastra. Dan kita juga bila mereka semakin dewasa, kita mengajar mereka kemahiran hidup. Bagaimana mereka tahu tentang apakah yang dijalankan di kehidupan mereka di masa akan datang. Kita ajarkan mereka kemahiran pertukangan, menjahit, mencetak baju. Kita ajar mereka tentang craft dan bagaimana mau mempertahankan kebudayaan mereka supaya mereka ada jati diri dan mereka boleh terus hidup dengan baik di masa akan datang, tidak terjebak dengan masalah-masalah sosial. Ya. Baik, jadi kita memang semua orang impikan tempat untuk belajar, tempat untuk kita mengajar. Tapi macam mana untuk mencipta konsistensi? Bermaksud ada orang yang sentiasa memantau di situ ya. Sebab belajar ini diperlukan kepada kesinambungan. Mungkin dah dapat ilmu ni, kena ada lagi. Bermaksud dari segi kewangan pun kena ada berterusan. Dari segi macam-macam faktor lah. Anak-anak ni kan mereka suka bermain, kemudian suasana yang menarik, yang ada upgrade warna-warni. Macam mana peningkatan dapat dibuat sehari ke sehari demi kebaikan yang berterusan tu? Ya, betul. Jadi pertama inisiatif ini kita ambil ketika tahun 2015-2016. Ketika itu saya masih lagi belajar di universiti sebenarnya bersama teman-teman saya. Jadi kita pergi waktu cuti semester, cuti hujung minggu. Jadi waktu itu kita gunakan perbelanjaan diri kita sendiri. Kawan-kawan yang mau membuat inisiatif, kita pergi ke tempat-tempat ini untuk memberi pendidikan. Tapi satu ketika saya berfikir kalau hal ini tidak dibuat secara konsisten, bermakna perkara ini dibuat sekadar-kadar, dibuat sekadar suka dan rela. Bila kita sudi, bila kita rela, kita buat. Sedangkan hal ini sebenarnya bukan tentang suka dan rela sahaja. Dia tentang perjuangan keadilan. Kanak-kanak ini harus mendapat keadilannya sebagai manusia. Jadi apa yang saya buat adalah selepas saya graduasi, saya pergi ke sebuah kampung, perkampungan atas air di Semporna. Saya tinggal di kampung itu. Saya tinggal dan saya ajak kawan-kawan saya tinggal di kampung-kampung yang lain. Jadi kami ada lantik bahagian pengurusan untuk mencari dana supaya kita boleh bayar kita punya aktivis-aktivis ini untuk buat kerja-kerja ini secara konsisten. Jadi aktivis-aktivis ini kalau dia tidak dibayar secara konsisten, kemungkinan kita gradual, kita pun ada keluarga dan sebagainya. Mungkin kita terpaksa kerja lain dan sebagainya. Jadi bila kita duduk di dalam kampung, kita tahu kita bulan-bulan kita boleh dibayar sebagai aktivis. Ya berjuang memang kita berjuang, tetapi semua orang mau hidup. Jadi apa yang kita boleh buat di sana, kita boleh buat pembacaan, kita boleh buat penelitian, dan kita boleh kembangkan lagi ilmu-ilmu untuk anak-anak di masa akan datang. Ya. Ini memang semangat yang kita mahukan sebenarnya, Mukmin. Apatah lagi berada dalam bulan kebangsaan ini. Pastinya kita difahamkan Mukmin merupakan bekas mahasiswa seni dan bersama dengan rakan-rakan yang lain bagaimana melihatkan kepada kerjasama yang dilaksanakan ini. Apa antara aktiviti-aktiviti terkini ataupun yang bakal direncanakan?
Okey, jadi di beberapa kampung yang kami buat, jadi kawan-kawan aktivis kami ini, kami tinggal di kampung-kampung itu, mengabdikan diri kami di dalam kampung-kampung bersama, membangun bersama. Kami tidak menjadi orang luar yang membangun cita-cita dari luar, tetapi membangun bersama orang kampung. Jadi di Kota Kinabalu, di Teluk Layang, kami sedang buat memperbaiki pusat tadahan air di sebuah kampung supaya mereka mendapat air yang bersih. Ada juga kami membuat bagaimana memasukkan tenaga elektrik di dalam sebuah kampung, dan di Semporna sekarang kami banyak buat kelas-kelas pertukangan DIY. Selain itu kita mengajak lebih ramai anak muda terlibat untuk membuat kelas pemulihan. Kelas pemulihan ini sebenarnya untuk anak-anak yang terdedah dengan masalah sosial. Jadi di Sabah ini, terutamanya di Semporna ini, ada anak-anak bermula 5 tahun sudah menghidup GAM secara terang-terangan. Jadi ini satu benda yang tragis sebenarnya. Jadi kita bawa anak-anak muda masuk ke dalam kampung dan kita buatkan mereka program yang konsisten jangka masa panjang supaya anak-anak ini boleh dipulihkan. Ya. Jadi macam mana sebagai aktivis pun kena kuat mental ya, supaya nanti tak ada yang menangis, tak ada yang tertinggal hatinya. Perlu kuat mental, spiritual. Sebab kadang kita nak membantu, kita pun menangis, kita pun tak kuat. Macam mana nak bantu orang yang lemah kan? Macam mana anda sentiasa menguatkan dengan anggota yang lain supaya kita ni berjuang teguh dan memperkayakan diri dengan ilmu untuk membantu masyarakat kembali. Ya, Mukmin. Ya, jadi ini hal yang paling penting lah sekarang. Sekarang pun kita faham tentang masalah kesihatan mental sangat meluas dan sebagainya. Dan kita tidak mahu kita aktivis lapangan ini tertekan lah dengan kerja-kerjanya. Jadi apa yang kami selalu buat adalah kami selalu tidak membiarkan aktivis kami itu bersorangan. Kami ada sesi-sesi bercerita, bersoal jawab dengan kawan-kawan. Ada masanya kami minta kawan-kawan keluar, berkumpul di satu tempat, dan kami membuat aktiviti bonding dan sebagainya. Bahkan benda-benda mungkin simple, pergi makan-makan, pergi berkela, pergi berkemah, membaca buku bersama-sama, pergi nonton wayang bersama-sama. Walaupun tidak di Pawagak, tapi kita boleh pasang apa-apa di Netflix kah, kita tengok wayang sama-sama. Jadi benda-benda begini juga sebenarnya mampu memberi terapi kepada kawan-kawan kita, dan kita boleh terus bergerak dengan konsisten di dalam komuniti. InsyaAllah. Okay. Semoga aura positif yang dibawakan oleh Mukmin pagi ini memberi inspirasi kepada pemuda-pemudi yang lain. Terima kasih, Mukmin. Ya, terima kasih. Okey, itu dia Mukmin Nantang, pengasas Borneo Comrade yang membantu anak yang terjejas. Saya pun sedih bila mana tadi diberitahu 5 tahun terjebak dengan hidu GAM. Jadi mereka ni memerlukan ilmu, terbimbang nanti yang rosak bukan hanya kesihatan tapi juga nanti masa depan. Semoga ada cahaya lebih ramai seperti Mukmin yang membantu komuniti yang perlukan tangan, yang perlukan dana untuk mereka terus melangkah maju. Baik, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini, kita nak bawakan perbincangan berkenaan dengan aplikasi penipuan terperangkap dengan diskaun. Ini memang masalah. Selepas ini di Malaysia kita bincangkan ilmiah selepas ini. Buat masa ni saya belum pernah lah, sebab saya kalau nombor-nombor telefon ke email ke yang tak pasti mana datangnya memang saya tak layan. Sebab kita dah tahu kita tengok sosial media semua mengatakan itu kan. Kalau misalnya kata benda-benda macam ni, orang scam kebanyakannya daripada nombor yang tak dikenali, lepas tu email-email yang tak pasti mana datangnya. Jadi ambil jalan mudah, jangan layan. Kalau macam telefon dia call, agak pelik je, letak je. So far memang tak adalah. Kalau nak cakap macam terima SMS, terima melalui email, terima melalui telefon tu ada, tapi saya tak layan. Saya buat tak tahu je lah. Kalau telefon dia terus cut. Tak pernah, sebab kita pun boleh nampak banyak yang orang yang dah share yang dah kena scam ni semua dekat social media. So kita pun dah aware dengan isu tersebut. So kalau dapat panggilan ke message ke, memang kita tak layan. Memang kita terus tak pick up call tu, kita terus block je. Tahukah anda masih banyak individu yang menjadi mangsa penipuan secara dalam talian? Terbaru, ramai mangsa yang terperangkap dalam aplikasi penipuan yang menawarkan diskaun.
Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia PDRM, sejumlah 31,169 kes jenayah dalam talian direkodkan pada 2021 hingga Jun 2022. Jumlah ini merangkumi pembelian secara dalam talian. Aplikasi penipuan yang menawarkan diskaun ini adalah salah satu sindiket pembelian dalam talian yang mampu mengaburi mata individu yang berkeperluan sehingga menyebabkan mereka terjerat. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perkara ini berlaku, antaranya mudah percaya dan terdesak. Bagi mengelakkan risiko terlibat dalam sindiket ini, orang ramai perlu lebih berhati-hati dalam membuat keputusan pembelian. Elakkan berkongsi maklumat peribadi kepada mana-mana aplikasi yang tidak dikenali. Walaupun isu ini kerap kali diketengahkan dalam masyarakat, mengapa masih ramai lagi yang menjadi mangsa? Itulah dia, kami membuka tirai ini dengan kesedaran pada anda tentang penipuan, tentang pelbagai promosi yang menjerat. Ya, sebab ada yang sedang berjuang, ya, baru gembira mendapat pelbagai KPSP lah, kedua bonus sekian-sekian, tapi akhirnya cair dan lebur di tangan scammers. Kita nak tahu hari ini bagaimana cara untuk mengelakkan diri daripada terus menjadi mangsa, kerana kita faham bagi mereka yang pertama kali melalui pengalaman ini, sudah tentu anda percaya dengan perbualan telefon yang biasanya kalau kita lihat rata-rata kebanyakan daripada mereka cepat panik dengan situasi ini. Jadi hari ini kita akan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita untuk kita bawakan perbincangan ini bagi manfaat semua. Kita ada 3 narasumber hari ini, dan pertama kita ada Cik Yunus Tassim, Ketua Komunikasi Korporat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Ewalan Pengguna kepada NSCP, Dr. Adam Zubir, Perunding Kewangan Belesen, dan juga kita bersama Dr. Adam Zubir, Perunding Kewangan sudah disebut oleh Petri Yahya sebentar tadi. Yang seterusnya Cik Muhammad Anas Misbahuddin, merupakan perunding IT kita pada pagi ini. Assalamualaikum kesemuanya, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat Indonesia. Tiga penjuru yang ada yang berada di Kuching, Kuala Lumpur di studio. Okey, baik. Kita mulakan dulu dengan Cik Yunus. Mungkin dapat perincikan macam mana laporan demi laporan yang diterima ini, dan juga nampak apakah ada trend peningkatan ataupun memang jelas kerana ini satu kebimbangan. Mungkin dapat diberikan mukadimahnya. Silakan Cik Yunus. Terima kasih Fitri. Terima kasih Zina. Gini, bila cakap pasal scam ni, scam akan cuba untuk mencari mangsa, tak kira daripada generasi apa pun. Jadi tidak semestinya orang yang pernah kena scam tu akan perkara tu kebalah. Dia akan pergi saja ke tempat. Tetapi kita di kementerian telah telah berkolaborasi dengan Meta, iaitu pengendali Facebook, WhatsApp, Instagram, untuk menjalankan kempen tak nak scam. Dan kementerian juga sentiasa membuat advokasi tentang scam ini. Dari tahun 2021 sampai sekarang telah nampak penurunan tentang mangsa-mangsa scam tersebut atau kes-kes scam tersebut. Alhamdulillah, kita rasakan bahawa masyarakat Malaysia telah mula sedar, celik dan mengikuti perkembangan. Masalahnya kalau orang tak ikut perkembangan, mereka tidak tahu teknik scam yang berlaku sekarang. Itu Fitri. Baik, dan kita juga nak bersama dengan Dr. Adam. Kita melihat bahawa adanya teknologi ini memudahkan sehingga kan pembelian juga boleh dilakukan secara atas talian. Namun mungkin kadang-kadang ada dalam kalangan kita kerana keterujaan mereka menerima diskaun sebagainya, tawaran hadiah hebat. Ini juga yang mengaburi mata mereka. Pandangan doktor? Betul. Bagi pandangan saya sebagai seorang perancang kewangan, kita banyak melihat scam-scam yang berbentuk pelaburan ataupun dalam konteks ini berbentuk pembelian atas talian yang mendapat diskaun yang sangat-sangat besar. So benda macam ni terjadi kerana sifat kita sendiri apabila kita mudah sangat mempercayai apa saja yang kita nampak dekat dalam online ataupun di dalam social media. So benda ini kita kena didik diri kita sendiri, kena tambahkan ilmu pengetahuan apabila kita nak membuat sebarang pembelian ataupun sebarang transaksi, sama ada pembelian atas talian maupun dalam mana-mana bentuk pelaburan, kita kena pastikan website ataupun detail yang kita dapat itu adalah detail yang betul dan detail yang
maksud saya yang genuine, sebab kalau kita tersalah transfer ataupun kita pindahkan duit kita, silap hari bulan hilang begitu sahaja. Okey, itu dia. Dan juga nak bersama dengan Anas. Okey, baik, antara yang bahaya kita mendapat link-link yang menyerupai ya. Untuk orang yang mungkin jarang-jarang dia tengok macam betul-betul percayalah, ataupun di penyamaran ni yang paling susah kita tengok. Kalau dulu mungkin melibatkan orang yang macam tak terdedah ya, tapi sekarang ni yang biasa layar internet sehari-hari pun boleh terjebak juga, tertekan juga dan akhirnya hilang. Macam mana tu? Sebenarnya kalau kita lihat banyak, especially dulu mungkin kita orang kata generasi lebih berumur lah yang selalu kena. Tapi sebenarnya usia umur muda ni pun banyak yang kena. Sebagai contoh, kadang-kadang kita tengok promosi, diskaun dan sebagainya, kita rasa it's too good to be true, tapi sebenarnya kita sebab terdesak tadi, kita rasa kita nak ambil. Itu yang pertama. Yang kedua, macam Saudara Fitri sebut tadi, kita selalu panggil sebagai phishing email lah. Orang cuba hantar phishing email. Dulu phishing email, sekarang orang sebut phishing WhatsApp ataupun phishing SMS kan. Ada anda diberi tugas apa jawatan sekian-sekian dan sebagainya dengan ganjaran sebagainya. Kadang-kadang benda-benda ini adalah perkara yang kita sepatutnya kena lihat, kita kena perlu teliti. Sebab tak semuanya itu adalah betul, dan kalau kita tersilap langkah, kita akan rugilah daripada aspek tersebut. So itu yang kita kena yakin, sebab kita kena percaya, do some research, kita buat kajian, kita tengok sama ada kalau kita dapat email, kita dapat WhatsApp dan sebagainya, pastikan itu adalah perkara yang betul, yang benar. Rasa ramai tak yang upgrade ilmu ni? Mesti, saya rasa kena. Ini satu keperluan supaya kita tahu bahawa kadang-kadang kita tengok orang kata Shopee tapi sebenarnya kurang 1P dan sebagainya. Ini semua adalah satu orang panggil scam yang menyebabkan kita terjerumus, kita terdesak. Bila kita dah take one step ke depan, kita akan rasa bahawa kita dah untung, tapi sebenarnya akhirnya kita rugi, bukan kita untung. Kita terjerat sebenarnya. Betul. Seperti apa yang disentuhkan oleh Cik Anas tadi, bukan saja dalam golongan warga emas, tetapi usia yang muda juga menjadi mangsa mereka. Berbalik kepada Cik Yunus, dari segi golongan sasaran mereka, mungkin boleh kalau kita kongsikan. Cik Zina, sebenarnya golongan sasar mereka tu siapa sahaja yang mudah terpancing. Tidak ada age group. Tapi kalau kita lihat daripada segi statistik yang kami terima ironically ialah lelaki lebih banyak daripada perempuan yang kena scam. Golongan pertengahan iaitu 40 tahun ke atas tu pun lebih banyak daripada age group yang lain, kerana mereka ini mempunyai kedudukan keuangan yang baik, yang berpotensi untuk melabur dan sebagainya. Jadi saya rasa scam ni tidak mengira umur, tidak mengira kedudukan, tapi dia mencari orang-orang yang quote-unquote lapar untuk membuat keuntungan ataupun sebagainya. Baik, sikit bersama dengan Dr. Adam, kita tengok mengikut laporan berita lah kan, yang terpedaya ni kadang-kadang dia punya kerugian tu puluh ribu, ratus ribu dan ada yang mencecah hampir sejuta. Merasa mereka ni dari kalangan mereka yang ada duit, yang mungkin kita nampak mereka ni profesional. Tapi macam mana mereka boleh juga menjadi mangsa, mungkinkah apa elemen-elemen lain yang digunakan sehingga orang yang nampak bawa ada duit pun boleh terjebak dan jatuh dalam perangkap scammers ni, Cik Adam? Dr. Adam, silakan. Bagi pendapat saya, kenapa ada juga sampai ke hari ini, perkara scam ini dah berlaku sangat lama, bertahun-tahun. Dan scam ini kalau kita nampak daripada segi sejarah, benda yang sama berulang kali. Cuma rupanya berbeza, tetapi fundamentalnya itu, asasnya itu sama. Mereka menggunakan ataupun mengambil kesempatan daripada perasaan ataupun perasaan tamak seseorang tersebut. Sebab mereka rasa mereka dapat untung yang besar, ataupun mereka membuat tindakan yang bijak. Sedangkan apa yang mereka buat, mereka hanya terjerumus ataupun terjebak daripada apa yang scammer itu nakkan daripada mereka. So macam saya pun, saya selalu menasihati orang ramai tentang satu formula yang dibuat oleh Suruhanjaya Security Malaysia berkenaan dengan bagaimana kita boleh melindungi diri kita daripada scam. Dan Suruhanjaya Security Malaysia melalui InvestSmart mengeluarkan satu formula yang mungkin ramai daripada kita tidak pernah dengar, iaitu formula tipu, IPU, tipu. So kalau kita nampak sesuatu perkara itu ada elemen ataupun kriteria tipu ini, kita tinggalkan. Tipu itu apa? Bermaksud tidak akan rugi.
Apa sahaja perkara yang tidak akan rugi itu adalah scam semata-mata. Yang kedua, I itu indah kabar dari rupa. Dan indah ini bukan saja dari segi bentuk pelaburan, tetapi dari segi bentuk barang-barang yang kita beli. Mungkin kita tengok iPhone, pada asalnya harga RM5,000 tetapi kita dapat beli dengan harga RM1,000. Ini kan dah kabar dari rupa. Tapi peluang hanya sekali. Maksudnya kita kena beli hari itu juga, waktu itu juga. So dia bukan elemen urgency. Maksudnya kalau kita terlambat, kita terlepas peluang. Dan last sekali, iaitu untung besar. Apa saja yang menjanjikan untung bulan dan bintang itu, berhati dan berwaspada. Okey, saya kira itu antara formula terbaik daripada Dr. Adam sendiri yang boleh kita jadikan pegangannya. Dan kami sebenarnya nak kongsikan satu pengakuan ini seorang mangsa yang sebenarnya tertipu ketika hendak membeli peranti. Silakan. Setiap hari pasti ada sahaja laporan membabitkan mangsa yang terjerat dalam pelbagai sindiket penipuan atas talian. Terbaru, perangkap diskaun melalui aplikasi atas talian, kaedah ini menjadi salah satu modus operandi untuk mengaburi mata pengguna. Dengarkan perkongsian bersama salah seorang mangsa sindiket ini yang mahu kisahnya dijadikan pengajaran. Usually start bila kita nak masuk universiti, ni cerita batch 3-4 years ago. So bila kita nak bila mula nak masuk universiti ni, kita akan beli laptop lah. Obviously benda yang paling utama, paling penting untuk kita buat assignment so on. Dan bila saya pergi ke satu laman pembelian atas talian ni lah. So dan bila kita scroll dan kita check orang kata apa, nak beli laptop yang sesuai dengan laptop idaman kita. Tapi end up bila kita kena scam lah, kena tipu lah dengan pembeli ni. Saya bercakap kena scam sebab bila harga yang dia offer tu agak rendah, dan orang kata apa, as a student, dan kita kalau boleh mula-mula nak start masuk universiti, kita akan cuba untuk jimatkan dan duit dan sebagainya. Dan bila harga tu kita rasa affordable dan kita try, dan plus dengan diskaun pula, so kita rasa okey, boleh lah ni kan. And then bila kita try, dah bayar, I tak kata dia murah ke mahal, tapi quite pricey, is more than RM2,000 for a laptop. So I think it's quite pricey. Dan bila kita dah buat pembayaran tu, dan seller pun cakap dah contact apa semua, dia kata okey, barang akan dipost dalam seminggu. Dan bila kita dah tunggu, end up 2 weeks, then the week after barang still tak sampai. Dan bila kita bila kita tengok review dekat seller tu, review semua yang positif, dan kita akan anggap yang orang kata apa, ini trusted seller lah sepatutnya. Tapi dan bila barang tu tak sampai, kita agak kecewa kat situ lah. Dan bila kita pergi balik ke seller untuk kita buat aduan report kata barang tak sampai, tapi seller diam je. So saya nak sebelum beli tu kau tengok review elok, walaupun dah tengok review semua yang murni lah, kata apa produk best, cepat sampai. Actually ini pun boleh jadi satu scam juga. Dia orang gunakan akaun lain untuk upload review dekat situ sebenarnya, untuk apa orang kata, cakap barang dia orang tu okey, elok dan sebagainya. Dan saya kena berhati-hati dan check dululah dengan orang lain kan, tengok macam mana seller tu sebenarnya. Baik, itu sedikit perkongsian daripada salah seorang mangsa penipuan aplikasi diskaun dalam talian. Jadi anda haruslah terus berhati-hati agar tidak menjadi salah seorang mangsa dalam modus operandi ini. Anda mampu mencegahnya. Baik, antara demikian pengakuan mangsa dan juga macam terlibat ya. Baik, Anas mungkin nak ulas sikit ya. Mungkin sekarang ni kita punya data memang terbocor ya. Dia mereka tahu tentang ini, dah target, ada profiling ya. Macam kata Cik Rina ni, dia tahu dah apa IC, apa rekod-rekod dia. Senang untuk dia buat serangan tu. Jadi mungkin dapat ulas sikit. Okay. Yang pertama, sebelum kita beli apa-apa, pastikan kita tahu maklumat yang kita berikan tu cukup untuk dia. Maksud dia, kalau kita beli, contoh kita beli baju, dia tak perlukan IC number kita.
Sebab apa kita nak bagikan IC number kita? Tak perlu. Itu yang pertama lah. Pastikan kita bagi information yang paling sedikit yang dia boleh terima yang memerlukan. Itu yang pertama. Yang kedua, pastikan platform itu betul lah kan. Platform yang legit dan tidak ada, orang kata kita tahu bahawa tidak ada penipuan lah. Yang ketiga juga, sekarang ni saya sebut tadi berkaitan dengan teknologi. So, satu orang selalu sebut teknologi dan juga orang lah kan, orang yang silap. Tapi saya nak sentuh sikit pasal teknologi. Kadang-kadang banyak orang tanya kita, macam mana saya punya tiba-tiba, walaupun saya masih pakai Telegram saya, tapi tiba-tiba ada orang boleh akses dan sebagainya. Itu yang pertamanya, saya rasa yang pertama, kita kena tahu security features dalam tu. Ya, pastikan kita turn on two factors verification dan sebagainya. Itu pastikan supaya orang lain tak ada akses kepada kita punya inilah, kita punya teknologi. Dan juga yang lain yang kita pastikan bahawa TAC number, selepas kita beli pembelian, selalu orang tersilap, dia akan ada orang tiba-tiba WhatsApp, saya tersalah hantar TAC number. Ini realiti ya, Saudara Fitri. Ini betul. Orang kita kongsikan kita punya TAC number kepada orang lain. Padahal TAC number tu sepatutnya untuk kita dan kita sahaja boleh gunakan. Tak ada orang lain selain daripada kita sepatutnya terima TAC number itu. Dan yang terakhir, kalau kita ada TAC number ataupun ada dapat Telegram dan lain, kita maklumkan kepada orang-orang lain ya, supaya pastikan kalau kita terkena pun orang lain tak terkena lah. Itu yang paling penting. Jangan kita biarkan skamer ni berleluasa di luar sana. Kita cuba bantu mana yang boleh untuk kita hentikan. Ramai yang kena, tiba mereka ada minta duit lah apa semua kan. Baik, kembali bila Cik Yunus nak bertanya, mungkin memang banyak sekali agresif kempen-kempen dilakukan untuk menyedarkan, terutama mereka yang dah pencen, kadang sampai yang bergolok gadai terpaksa itu dan ini untuk menampung kerugian, mengikut dah bagi duit minta lagi. Jadi macam mana supaya kesedaran itu sampai ke akar ruminya? Silakan. Fitri, saya sebelum tu saya nak sambung pada sahabat saya. Saya pastikan bahawa bila kita buat transaksi online tu, kita rekod segala perhubungan atau transaksi dengan seller tersebut. Kerana kalau kita mempunyai maklumat-maklumat tersebut, pengguna boleh membuat tuntutan menerusi tuntutan Tribunal Pengguna Malaysia atau TTPM yang memberi ruang untuk pengguna claim up to 50,000. Macam kes tadi, laptop ataupun peranti tadi, kalau pengguna tersebut mempunyai maklumat yang cukup tentang seller dan dia ada rekod perhubungan dan transaksi, dan dia ada unboxing, ada maklumat tentang dia terima dan sebagainya itu, please kita nak mengurangkan risiko kepada orang lain dengan membuat tuntutan. Dengan bayar RM5 buat tuntutan di TTPM akan panggil seller itu untuk bertanggungjawab, dan kalau kes itu benar-benar ada kes, maka pengguna dapat claim tebus rugi. Sendiri RM50,000. Itu sangat-sangat penting yang banyak orang tak tahu. Dan TTPM bila nak buat tuntutan ataupun pendaftaran itu cuma RM5 saja. Bukan persoalan macam mahkamah dan sebagainya. Fitri, saya nak bagi tahu ini kerana TTPM itu di bawah KPDNJP. Baik, Cik Yunus. Okey, kita nak tahu juga, Dr. Adam, kita percaya bahawa setiap daripada kita ini ada pengalamannya yang tersendiri. Cuma bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan tersebut, sama ada kita mudah percaya, menjadi panik ataupun kita terus abaikan sahaja panggilan telefon dan mesej sebagainya. Bagaimana cara terbaik, Dr. Adam, untuk kita menyekat terus skamer ini? Kerana mereka pasti akan sentiasa mencari ruang dan peluang. Soalan yang sangat-sangat bernas. Saya pun nak dapatkan jawapan bagaimana nak menyekat, sebab saya punya phone pun kadang-kadang berdering dan orang yang call saya pun saya tak tahu siapa. Pertama sekali kita punya ada sifat ambil tahu. Apa sahaja yang kita dapat, maklumat yang kita dapat, itu jangan kita percaya sebelah. Basically jangan percaya bulat-bulat apa yang anda nampak. Apa yang anda dapat melalui SMS, apa yang anda dapat melalui email, apa yang anda dapat melalui WhatsApp sekalipun. Itu yang pertama, kena ada sifat ambil tahu. Kadang-kadang ada orang dia tengok apa sahaja yang dia nampak, dia terus percaya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita boleh buat? Kita kena ada sifat terbuka di mana kita nak berbincang dengan keluarga kita. Sebab salah seorang ahli keluarga saya pada beberapa tahun yang lepas terkena dengan scam, Macau scam, di mana
ahli keluarga saya ini dapat panggilan telefon, and then yang mana panggilan telefon tersebut datang daripada pihak berkuasa, polis, dan pihak berkuasa ini meminta ahli keluarga saya ini untuk transfer duit berpuluh-puluh ribu, tetapi mereka menggunakan elemen ketakutan. Jangan beritahu orang. Kalau beritahu orang ramai, nanti orang ramai itu pun akan terjebak sama sekali. So, maka apa yang ahli keluarga saya ini buat, ikut sahaja. Sehinggalah ahli keluarga saya ini atau makcik saya ini bagi tahu kepada salah seorang adik-beradik makcik saya, di mana terus cakap ini scam, berhenti transfer duit, terus report polis. Maksudnya apa? Maksudnya ramai daripada kita takut nak berkongsi maklumat, takut nak bertanya kepada orang yang mungkin lebih pakar ataupun orang yang punya ilmu pengetahuan. Apa yang kita boleh buat untuk melindungi diri kita? Kita ada kawan-kawan, kita ada jiran tetangga, kita ada ahli keluarga. Kita boleh bertanya kepada mereka, adakah ini betul atau tidak? Jangan malu bertanya. Bab kata sepatah Melayu, malu bertanya, sesat jalan. Okey, bukannya sesat jalan tapi memang hilang arah tujuan. Sebab duit dah habis melayang. Okey, tadi ada disebutkan tentang berbagai faktor yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki, memberi tembok kebal kepada kita punya pertahanan dari segi kewangan, kemudian media sosial semua. Jadi apa lagi ruang kita ada untuk menambahkan lagi keketalan kepada serangan yang mungkin berlaku selepas ini? Okey, yang pertama tadi kita sebut sebagai kesedaran lah yang pertama kan. Kita kena pastikan awareness untuk semua orang, cuba sampaikan maklumat sebanyak boleh. Dia cuba sebarkan, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita kena, saya sambung tadi sebenarnya. Kalau kita kena, jangan kita takut untuk buat laporan. Setengah orang dia rasa dia tak nak buat laporan. Dia kata tak apalah, saya kena jumlah mungkin 200, 300. Kita kata tak apa. Tapi kalau kita cuba imagine nisbah dia, daripada kalau 100 kalau dia dapat 1000 orang, banyak. Kan? Kalau kita tengok ada macam-macam yang orang cuba buat untuk dapatkan. Dan yang sebagai contoh ada baru ni, saya rasa viral video di Facebook dan sebagainya. Kita komunikasi, dia jual barang, kita komunikasi dengan dia, kita tanya berapa kerugian dan sebagainya, dia boleh bagi tahu hari ni berapa jumlah saya dapat penipuan dan sebagainya. Itu yang paling penting. Jadi kita yang paling penting adalah pertama kesedaran, yang kedua buat laporan. Jangan simpan. Maksudnya kalau kita kena, kita buat laporan supaya pihak berkuasa buat kerja dia untuk pastikan skema-skema ini ditumpaskanlah, walaupun mungkin tidak sepenuhnya. Saya rasa itu agak tak adalah kita kata mustahil, kita cuba untuk capai, tetapi kalau tidak kita boleh kurangkan sikit supaya memastikan lebih. Sekalipun harapan anda untuk dapat duit balik itu memang tipis, tapi kita buat laporan untuk dokumentasi, untuk kesedaran dan juga sentiasa cakna dengan apa juga perubahan, dan jangan mudah untuk kita bagi duit pada orang lain. Kena banyak tapisan dan kita cubalah yang terbaik untuk selamatkan semua. Okay. Sedikit mungkin nasihat daripada Cik Yunus kepada pengguna semua. Thank you, Hazrina. Saya sangat-sangat berharap bahawa pengguna tampil bersama-sama kita dalam kempen kesedaran anti-scam ataupun tanpa scam ini. Pertama sekali kita minta pengguna itu menjadi cakna terhadap apa yang berlaku di sekelilingnya. Flip over surat khabar, media sosial dan lihat bagaimana bentuk-bentuk bentuk-bentuk scam yang dilakukan. Yang kedua, kita minta pengguna menjadi lebih alert dan prihatin. Sebab kata Dr. Adam tadi, sesuatu yang too good to be true, untung yang cepat, untung yang banyak itu harus diperiksa terlebih dahulu dan selalunya ianya tidak benar. Ya. Yang ketiga, banyak bertanya. Bisa kita review kata performance seller itu, kita banyak bertanya dengan orang apakah ini boleh dan adakah orang itu mempunyai pengalaman sebelumnya dan sebagainya. Ini sangat-sangat penting, Cik Azrina. Baik. Okey, baik. Yang pertama memanglah tidak research, tapi kena juga ada reaffirm untuk mengiyakan ataupun mendapatkan muktamad. Terima kasih kepada Cik Yunus Tassim, Ketua Komunikasi Korporat untuk kepada DCP, dan juga kepada Dr. Adam Zubir, Perunding Kewangan Malaysian. Dan juga terima kasih kepada Cik Muhammad Anas Misbahuddin, selaku Perunding Teknologi Maklumat, atas perkongsian ilmu yang saya percaya sangat bermanfaat untuk semua penonton Malaysia hari ini. Tahun ini mungkin macam ni dia punya modus operandi, nanti datang dia akan upgrade lagi macam-macam. Kita kena sentiasa berdialog untuk dapatkan ilmu demi keselamatan kita. Baik, nanti kita juga nak bersama untuk meraihkan kemuliaan 10 Muharram ini. Ada banyak isu-isu yang mengupas tentang untuk memperkaya sanubari dalam bulan yang mulia ini. Semuanya di MHI.
Saya berbangga dapat bersama-sama membantu membina Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang. Infak anda bukan saja akan disalurkan untuk pembinaan semula Masjid Nurul Islamiah Sungai Chio, Rawang, tetapi infak anda juga akan disalurkan ke dana pembinaan dan pengurusan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra Gombak. Fastabiqul khairat. Keistimewaan dan kehebatan bulan Muharram yang kita raikan semoga terisi dengan ilmu dan kebaikan. Dan saya nak bersama dengan Ustaz Iqbal Zain, penceramah dan wakil Pertubuhan Mihrab untuk berkongsi tentang kemuliaan Muharram ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Fitri? Baik, alhamdulillah, walaupun kita jauh daripada dua negara, namun tetap kita bercantum untuk ilmu untuk hari ini. Ustaz, ramai yang inginkan maklumat, inginkan ilmu di sebalik kemuliaan Muharram ini. Dapat Ustaz perjelaskan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati dan dikasihi Allah SWT sekalian. Alhamdulillah, bulan Muharram adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan, penuh dengan barakah. Bulan Muharram adalah bulan yang pertama dalam sistem takwim hijrah atau lebih mudah disebut kalender Islam. Dalam bulan Muharram terdapat hari yang kita sebut sebagai hari Ashura, iaitu hari ini, hari Isnin adalah hari Ashura yang jatuh pada tarikh 10 Muharram, dan kita digalakkan untuk menambahkan amal ibadah, melakukan ekstra amal kebajikan pada hari Ashura seperti hari ini. Ini berdalilkan kepada sebuah hadis di mana diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang bermaksud apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, baginda mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Ashura pada 10 Muharram, maka baginda menyuruh para sahabat bertanya kepada para Yahudi kenapa mereka berpuasa pada 10 Muharram. Maka jawapan yang didapati adalah kerana mereka menganggap bahawa 10 Muharram adalah hari di mana Nabi Musa AS terselamat daripada hambatan Fir'aun, yang mana peristiwa laut terbelah dan Nabi Musa bersama dengan kaumnya dapat selamat sampai ke seberang tempat mereka selamat. Maka Nabi SAW mendengarkan yang sedemikian, baginda mengatakan, aku lebih berhak dengan Musa berbanding kamu, yakni berbanding orang Yahudi. Kemudian baginda SAW berpuasa dan menyuruh orang ramai supaya berpuasa. Berpuasa itu adalah sebagai suatu tanda yang ditunjukkan oleh Rasulullah untuk ditambahkan amal ibadah ekstra pada hari Ashura. Hari Ashura adalah termasuk hari-hari Allah Subhanahu Wa Taala, hari yang kita agungkan kerana berlakunya peristiwa yang agung yang Allah Taala takdirkan pada hari tersebut. Dan 10 Muharram juga berlaku pelbagai peristiwa penting. Antaranya hari pertama Allah Taala ciptakan alam ini, dan hari pertama Allah Taala turunkan rahmat, hari pertama Allah Taala turunkan hujan, dan hari Allah Taala memberikan alam ini. Selain itu terdapat 6 hari yang istimewa dalam bulan Muharram. Umat Islam digalakkan berpuasa, iaitu 9, 10 dan 11 Muharram dan 13, 14 dan 15 Muharram. Maka pendek kata bulan Muharram adalah masa yang terbaik untuk umat Islam beribadah dan menambahkan amal kebajikan sebagai tanda kesyukuran kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik Ustaz, kita juga mungkin digalakkan untuk berinfak ya, yang meluaskan lagi rezeki dalam usaha untuk bukan hanya untuk diri kita tapi juga untuk keluarga, untuk jiran, untuk sekeliling, untuk ummah ya. Apa yang dapat kita lakukan dengan kuasa kewangan kita miliki ini barangkali untuk infak kita yang terbaik, silakan Ustaz. Ya betul Fitri, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW ditanya tentang puasa hari Ashura, baginda SAW mengatakan, aku mengharapkan agar Allah maafkan dosa setahun yang berlalu. Maka saya menggalakkan umat Islam untuk berpuasa pada hari Ashura ini, ditambahkan lagi esok 11 bulan, dan tambah 13, 14 dan 15 Muharram, iaitu hari-hari putih, supaya kita mendapat ganjaran yang lebih besar daripada Allah. Dan tambahan lagi, Muslimin dan Muslimat dapat tambahkan lagi amal kebajikan dengan berinfak, dengan bersedekah dalam bulan Muharram. Amalan ini dapat menjadikan rezeki kita sentiasa mendapat keberkatan dan kita sendiri dapat membantu membangun agama Islam kita melalui penambahbaikan dan pembinaan masjid dan madrasah tahfiz. Saya ingin kongsikan satu hadis berkaitan sedekah yang menjelaskan cara paling mudah Allah Ta'ala mengampunkan perbuatan dosa kita, iaitu dengan hanya sedekah, yang mana Nabi SAW bersabda, sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Baik, dan saya juga difahamkan melalui Pertubuhan Mihrab banyak program yang dilaksanakan, Masjid Nurul Islamiah, pembangunan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra dan pelbagai lagi Ustaz ya, untuk lebih cemerlangkannya sebagai institusi untuk lahirkan ummah yang berkualiti dan juga masyarakat yang madani. Silakan Ustaz. Baik, dengan cara bersedekah kepada orang yang berjuang mencari ilmu dan menyampaikan ilmu, saya ingin kongsikan berkenaan gerak kerja Pertubuhan Mihrab
yang membantu mengumpulkan dana bagi masjid dan pusat tahfiz yang sekarang ini sangat memerlukan bantuan sumbangan anda semua. Pertubuhan Mihrab ditubuhkan pada tahun 2021 dan masih beroperasi untuk melebarkan dan memperjuangkan kebajikan, perubatan, pendidikan serta ekonomi masyarakat setempat. Atas faktor itu, nama Mihrab dipilih untuk pertubuhan ini. Dan pada ketika ini, projek yang ada di dalam tangan kami adalah pembinaan Masjid Nurul Islam Sungai Choh yang pada ketika ini tidak dapat lagi menampung jemaah yang sudah semakin ramai dan jemaah terpaksa sembahyang di luar perkarangan masjid. Dan syukur apabila penantian ini berakhir, apabila Masjid Nurul Islamiah telah melantik pertubuhan Mihrab untuk mengumpulkan dana bagi pembinaan masjid ini. Dan yang kedua adalah projek pembangunan Ma'had Tahfiz Sains Fatimah Az-Zahra. Pada ketika ini masih menyewa bangunan untuk menjalankan sesi pembelajaran, tetapi jumlah pelajar sudah semakin ramai dan tidak dapat menampung lagi jumlah pelajar. Dan pada ketika ini Ma'had Tahfiz telah membeli sebuah sebidang tanah untuk membina bangunan di sini. Kami menjemput tuan-tuan dan puan-puan yang budiman, yang dermawan untuk mengambil bahagian di dalam membentuk ulama yang menjadi asbab hidayat dan tersebarnya ilmu dan supaya sentiasa masuk dalam buku akaun catatan amalan kita. Semoga memberikan manfaat kepada semua yang ada hajat untuk bersedekah, untuk infak, untuk lazah semuanya. Dan kita dapat bukan hanya untuk diri kita tapi juga mungkin yang telah pergi, ayah bonda yang terlindungi. Terima kasih kepada Ustaz Iqbal Zain, penceramah bebas dan wakil Pertubuhan Mihrab yang berkongsi tentang kemuliaan Muharram, apa intipatinya dan juga mungkin kemuliaan untuk sedekah. Dan kita siap meluaskan rezeki untuk manfaat bersama insya-Allah. Semoga kita dapat laksanakan demi jiwa dan kesungguhan untuk mujahadah. Moga terampun segala dosa. Seperti kami nak kongsikan banyak lagi dengan anda termasuk apa yang termuat di akhbar dan yang terbaru di Samarinda. Hanya di MSI, kembali selepas ini. Baik, kita terus nak bawakan pengisian di akhbar hari ini di Harian Metro. Israel terus mengganas 29 rakyat Palestin terbunuh. Di muka surat 26 dikatakan bahawa 29 orang terbunuh. Kalau kita lihat sendiri, memang sebelum ini ada berlakunya serangan udara Israel di bumi Gaza. Ramai yang terkorban. Kalau kita lihat di sempadan Rafah, iaitu antara Gaza dan juga Mesir, wanita dan kanak-kanak terperangkap di bawah timbunan akibat daripada serangan tersebut. Kita doakan agar segalanya dapat dipermudah untuk rakyat Palestin sendiri. Okey, dan kita melihat paparan di berita harian ini tentang Tasik Cili berisiko jadi fire. Banyak isu yang diperkatakan sebelum ini, termasuk mungkin hilang status UNESCO. Dan saya juga minta maaf nak kongsi juga paparan di dalam ruangan ini. Mahu jadi jutawan, punca minat belajar pudar. Sambung belajar. Dan kita juga bincangkan MSI ini termuat dalam ruangan pendidikan. Semoga menjadi kekuatan untuk ibu bapa nilai kembali minat anak dan cara untuk disalurkan ke tempat yang baik. Okey, ni kita nak cerita tentang seorang gimnas sensasi yang mencipta kejutan dengan memenangi pingat emas di Sukan Commonwealth yang bakal berakhir. Dan kita doakan semoga kita dapat membawa pulang lebih lagi dalam beberapa siri lagi Sukan Commonwealth ini. Tahniah kepada gimnas. Battle for Future Champions, Malaysia dan India akan berentap nanti. Okey, sikit paparan juga di Cosmo. Paparan berhadapan tentang kanser payudara serang wanita muda. Gagal kesan awal penyakit sehingga kanser sudah masuki tahap yang keempat. Jadi moga-moga ada ruang untuk akses pemeriksaan untuk kebahagiaan anda di hari muka. Okay. InsyaAllah. Dan sebelum kita berakhir, kita nak kongsikan minggu akhir drama Tarik Aku ke Syurga Isnin ini hingga Rabu jam 10 malam di TV3. Bagi peminat setia siri Samarinda ini boleh terus menonton di minggu akhir. Okey, dan selepas ini akan diganti dengan Biarkan Ia Pergi. Bernama Bahrain dan Isyariana menggantikan slot Samarinda. Baik, itu sahaja yang kami bawakan untuk hari ini, perkongsian di hari Isnin. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semua. Dan esok, topik yang baru saja anda bacakan sebentar tadi. Kenapa tak nak sambung belajar? Ilmu ni penting, tapi mungkin godaan menjadi influencer kaya raya mungkin memudahkan minat. Kita nilai kembali dan kita gempur supaya ilmu ni tetap dijulang tinggi martabatnya. Jumpa lagi esok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye. Jamadil awal, Jamadil akhir, Rajab, Syaban, Ramadan.